5 soalan yang sering ditanya tentang rukun bercukur atau bergunting. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan meneruskan lagi siri ulang kaji umrah dan haji yang ke-19. Semalam kita sudah membicarakan tentang bagaimana cara untuk menentukan bilakah masuknya waktu bercukur atau bergunting bagi haji dan umrah. Berbeza ya, bagi haji berbeza, bagi umrah berbeza waktunya. Jadi bagi yang ingin mengulang kaji boleh tengok semula video semalam di rakaman live kami di Facebook ataupun yang telah saya sunting, yang saya uploadkan di YouTube Umrah Andalusia Bahau dan juga di IGTV Instagram Umrah Andalusia Bahau. Terima kasih kepada semua yang ada bersama dengan kita pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi dan salam sejahtera Cikgu Zulkifli Hashim. Terima kasih bersama dengan kita pada hari ini. Jadi tuan-tuan, perempuan, cik puan, tolong saya share dan tag kawan-kawan. Semoga walaupun sedikit perkara baik yang kita sebarkan, moga-moga memberi manfaat kepada kita serta kepada semua orang, insya-Allah. Ini adalah rujukan saya, Fiqh Haji Contemporary oleh Dr. Jamaluddin Hashim, dan insya-Allah ada satu doa yang saya akan kongsikan daripada buku Rahsia Haji ini. Jadi kita ulang kaji semula. Apakah bercukur atau bergunting? Bercukur atau bergunting ini adalah salah satu daripada rukun-rukun haji, dan ia juga adalah salah satu daripada rukun-rukun umrah. Kita ulang kaji semula. Rukun yang pertama, berniat ihram. Rukun haji yang kedua, berwukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf di Baitullah. Yang keempat, bersa'i antara Safa dan Marwah. Yang kelima, inilah yang kita sedang bicarakan tentang bercukur atau bergunting. Dan yang keenam adalah tertib pada kebanyakan rukun. Baik, apakah pengertian bercukur atau bergunting ini? Bercukur atau bergunting bermaksud menggugurkan rambut di kepala, bukan di tempat lain. Sekurang-kurangnya 3 helai, mengikut apa-apa sahaja cara. Boleh dengan cara menggunting, dengan mencukur, dengan mencabut, dengan membakar dan apa-apa sahaja cara yang menggugurkan rambut tersebut. Baik, kita bincangkan tentang soalan-soalan yang sering orang tanya berkenaan dengan ibadah rukun ini. Yang pertama, apakah yang afdal bagi lelaki? Jadi yang afdal bagi lelaki, adakah bercukur atau bergunting? Jawapannya adalah mencukur kesemua rambut. Baik. Kerana apa? Lagi banyak rambut yang kita gugurkan, lagi banyak dosa yang gugur bersama-sama dengan rambut tersebut, insya-Allah. Jadi saya kongsikan doa ada dinyatakan di dalam buku Rahsia Haji yang pada asalnya adalah karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang telah diterjemahkan ke tulisan Rumi, doa semasa mencukur. Apa doanya saya kongsikan kepada anda semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma athbit li bikulli sya'ratin hasanah wa muhu anni biha sayyi'ah warfa' li biha 'indaka darajah. Apakah maksud daripada doa ini? Ya Allah, ya Tuhanku, tetapkanlah aku bikulli sya'ratin, dengan setiap helai rambut itu, hasanah, iaitu kebaikan. Wa muhu anni, dan hapuskanlah daripadaku dengannya, iaitu dengan gugurnya rambut itu, kejahatan, sayyi'ah ataupun keburukan, dan angkatlah olehmu bagiku dengan dia daripadamu akan darjat, dan
angkatkanlah darjat. Maksudnya seberapa banyak rambut yang gugur itu, sebanyak itu kita mendapat kebaikan. Sebanyak itu dijauhkan daripada keburukan dan sebanyak itu dinaikkan darjat. InsyaAllah itu adalah doa yang boleh kita amal. Kalau tak dapat nak salin, boleh komen kat bawah ataupun boleh PM kami, nanti saya akan berikan doa ini. Boleh amalkan doa ini semasa menggugurkan rambut ataupun selepas menggugurkan rambut dalam ibadah haji dan umrah, insya-Allah. Seterusnya, soalan yang kedua, apakah yang afdal bagi wanita? Bagi lelaki tadi afdal bercukur, bagi wanita adakah bercukur pun afdal? Tidak, wanita hanya disuruh untuk bergunting. Malah bercukur licin bagi wanita itu hukumnya adalah makruh. Baik, kita pergi pula kepada soalan yang ketiga, manakah lebih afdal bagi lelaki? Bercukur pada haji atau umrah? Kenapa timbul persoalan ini? Kerana apa? Kalau kita dah bercukur pada kali pertama, jadi rambut itu lambat untuk keluar kembali. Jadi kita tak dapat nak bercukur, kita tak dapat nak melaksanakan ibadah yang afdal ini. Jadi di manakah lebih afdal? Adakah kita nak bercukur pada haji ataupun kita nak bercukur pada umrah? Jadi ada dua keadaan, ada dua jenis orang. Yang pertama adalah jika seseorang itu ataupun jemaah itu tahu bahawa rambutnya itu kalau dah dicukur pada kali pertama, dia sempat ataupun rambutnya sempat untuk tumbuh. Bagaimana nak tahu tumbuh tu? Tumbuh itu bila wujudnya tanda-tanda kehitaman di kepala. Boleh try nanti, boleh try cukur, kemudian tengok kehitaman-kehitaman kat kepala tu dah keluar tu berapa hari perlu. Jadi jika jemaah itu tahu bahawa rambutnya tak sempat tumbuh, kali pertama dia cukur itu tak sempat tumbuh, untuk dia melaksanakan ibadah yang kedua, adakah adakah dia afdal untuk bercukur pada haji ataupun pada umrah? Baik, jika dalam keadaan ini bagi jemaah yang melaksanakan haji tamattu', iaitu dia melaksanakan umrah dulu kemudian baru melaksanakan haji, maka afdal bagi dia bergunting pada umrah, iaitu pada sebelum melaksanakan haji, dan bercukur pada pelaksanaan haji. Berbeza bagi orang yang melaksanakan haji ifrad. Haji ifrad ni iaitu orang itu melakukan haji dulu baru melaksanakan umrah. Maka bagi orang ini afdal bergunting pada haji dan bercukur pada umrah. Bermaksud yang kita boleh faham di sini, kalau dia tahu bahawa rambut dia tu dicukur kali pertama, pada ibadah yang kali kedua tu dia tak sempat rambut dia nak tumbuh, maka afdal bagi dia untuk bergunting dulu pada ibadah yang pertama. Kemudian pada ibadah yang kedua itu barulah dia bercukur. Bagaimana pula jenis orang yang kedua ataupun situasi yang kedua ini, iaitu jemaah itu tahu bahawa rambutnya sempat tumbuh. Contohnya jika dia buat haji tamattu', dia datang masuk Mekah buat umrah, dia cukur. Dia tahu masa nak berhaji nanti ada 2 minggu lagi contohnya. Maka dia tahu dalam tempoh itu rambutnya sempat tumbuh. Maka sunat ataupun afdal bagi dia untuk bercukur pada kedua-duanya. Maksudnya pada umrah dia cukur, dia tahu rambut dia akan tumbuh lagi. Tumbuh tu maksudnya apa? Ada tanda-tanda kehitaman di kepala, maka dia boleh bercukur ataupun afdal baginya untuk bercukur pada umrah dan pada haji. InsyaAllah jelas di situ. Kongsikan di bawah apakah pengalaman anda, di mana anda bergunting semasa melakukan umrah ataupun haji. Boleh kongsikan di bawah, insyaAllah. Seterusnya, persoalan yang keempat yang selalu orang tanya, bagaimana orang yang botak licin? Adakah dia kena bergunting? Nak gunting tak ada rambut, nak bercukur pun tak ada rambut, bagaimana? Baik, bagi lelaki sunat, apa dia? Hukumnya adalah sunat. Sunat ini bermaksud kalau buat dapat pahala, tak buat tidak berdosa. Maka bagi lelaki, dia sunat melalukan mata pisau cukur di atas kulit kepala. Lalu sahaja, okey? Jangan tekan nanti lain yang jadi. Okey. Kemudian bagi perempuan pula yang botak licin, mungkin disebabkan penyakit dan sebagainya,
maka tidak sunat untuk dia melalukan mata pisau di atas kulit kepala. Kemudian persoalan ataupun soalan yang sering ditanya yang kelima, yang terakhir ialah, adakah boleh menggunting rambut orang lain sedangkan diri sendiri belum bergunting? Okey, contohnya begini, kawan dia tu minta tolong dia, tolong guntingkan rambut aku, sedangkan dia tu masih lagi belum bergunting, diri dia masih belum gunting rambut dia. Adakah boleh dia nak gunting rambut orang tu? Jawapannya boleh, tetapi lebih afdal untuk dia menggunting rambut dia dulu, barulah dia menggunting rambut orang lain. Itu sahaja. Jadi maksudnya boleh, tak ada masalah, tapi yang lebih afdal adalah dia menggunting dulu rambut dia, barulah dia gunting rambut orang lain. InsyaAllah ibadah bercukur atau bergunting ini adalah ibadah yang ringkas sahaja. Malah jika dia semasa dia gunting tu dia tak berniat pun untuk bercukur atau bergunting. Contohnya situasi yang berlaku ada juga disebutkan oleh Dr. Jamaluddin Hashim dalam kitab ini. Salah satu kes yang sering berlaku ialah apabila jemaah itu dia asalnya dia nak bergunting, dia nak balik ke bilik baru nak bergunting, ataupun dia nak bergunting kat kedai, ataupun dia nak bercukur kat kedai, ataupun dia nak pergi ke kemah baru nak bergunting contohnya. Tetapi bila dah jalan-jalan, dah sampai ke hotel, dah sampai ke kemah, lupa pula kan, lupa pula, dah tak ingat dia nak menggugurkan rambut, tak ingat dia nak menggunting. Jadi bagaimana? Jadi dalam keadaan ini, jika rambut dia tu dah gugur, walaupun dia semasa dia gugurkan tu dia tak berniat pun untuk bertahalul, ataupun dia tak ingat pun rambut dia tu gugur secara tak sengaja tu, dia tak ada pun niat dalam diri dia untuk melakukan rukun haji. Jadi perkara ini juga sah. Contohnya dia sikat rambut, ada rambut yang gugur. Okey, jadi itu telah dikira diri dia telah menggugurkan rambut, walaupun pada waktu itu dia tak ingat pun kan, dia tak ingat bahawa dia tu nak buat rukun haji yang kelima ini ataupun rukun umrah yang keempat ini. Kerana apa? Kerana ibadah bercukur atau bergunting ini tidak perlu kepada niat yang khusus. Dia berbeza dengan ibadah tawaf ataupun sa'i. Semasa tawaf itu mestilah sepanjang waktu melakukan tawaf ataupun sepanjang waktu melakukan sa'i itu mestilah berniat untuk melaksanakan ibadah tersebut. Okey, itu jelas insya-Allah. Jadi ibadah bercukur dan bergunting ini ibadah yang mudah sahaja insya-Allah. Yang penting kita kena faham pengertian dia. Kita ulang lagi sekali, apakah pengertian ataupun takrif bercukur atau bergunting ini, iaitu menggugurkan rambut di kepala. Tak boleh rambut kat tempat lain. Sekurang-kurangnya 3 helai mengikut apa-apa sahaja cara. InsyaAllah sampai situ sahaja perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan kita pada hari ini. Jika ada persoalan ataupun ada tambahan lagi daripada 5 soalan tadi, ada tambahan lagi, boleh komen di bawah. InsyaAllah kita akan jawab ataupun kita akan berkongsikan pada siri yang akan datang, insyaAllah. Terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan kita pada hari ini. InsyaAllah walaupun sedikit demi sedikit, semoga istiqamah. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.